Anda semua kena check Realme GT Master Edition ni. Baiklah, sebelum kita cerita lebih mendalam tentang Realme GT Master Edition ni, ataupun saya nak panggil dia Realme GT ME ni, saya nak respons kepada satu komen video saya yang terdahulu, iaitu video daripada EOS M6 Canon. Penonton ni ditanya, "Bang, apa beza kamera prosesor Canon Digic 8 dengan Sony Bionz X?" So, jawapan dia, maklumat dekat internet agak terhad. SoC untuk kamera ni dia tak macam SoC untuk telefon lah. Banyak maklumat yang tidak dikongsikan. Tapi yang saya jumpa, Digic 8 ni macam daripada Canon, lepas tu Bionz X daripada Sony. Kemudian Digic 8 ni diumumkan dalam tahun 2018 pada kamera EOS M50. Manakala Bionz X ni dia dah berusia sikit, dilancarkan pada tahun 2013 pada kamera siri A7. Jadi apa yang anda dapat dalam sekotak Realme GT ME ni? Selain telefon, anda juga dapat casing, anda dapat kertas, anda dapat SIM ejector, anda dapat pengecas, anda dapat USB-C. Itu saja, ringkas. Yang saya perasan kan, Realme dengan Oppo ni daripada segi kemasan belakang telefon, mereka ni memang win. Kalau anda beli telefon sebabkan rupa paras, anda takkan menyesal kalau pilih salah satu daripada jenama ni. Yang saya perasan, jenama telefon lain, mereka cuma tumpukan kepada spesifikasi dalaman telefon tu. Walhal, dua jenama ni kan, mereka akan beri lebih penekanan pada kemasan belakang telefon. Realme GT ME ni tak ketinggalan. Mungkin sebab tu kadang-kadang kan, telefon daripada Realme ni harga dia lebih tinggi daripada pesaing mereka yang ada spek yang serupa. Dekat bahagian belakang Realme GT ME ni kan, anda dapat kesan macam permukaan kulit tu lah. Lepas tu ada juga kontur-kontur yang anda boleh temui macam anda boleh temui pada beg tarik yang anda pergi melancong tu lah. Dia punya kemasan dia memang cantik. Saya rasa nak pakai casing pun sayang. Tapi jangan risau, casing yang dibagi ni ada samanya kontur dia macam bahagian belakang telefon. Jadi bila anda pakai casing, anda punya rupa belakang tu takkan berubah sangat. Realme GT ME ni dia ada paparan sebesar 6.43 inci. Dia gunakan panel Super AMOLED pada resolusi Full HD+. Kecerahan yang dilaporkan boleh pergi sehingga 1000 nits. Jadi, ia menyokong kandungan video HDR. Nanti bila anda dapat telefon ni, saya sarankan anda pergi ke YouTube dan cari kandungan HDR dan nikmati kecantikan skrin telefon ni. Dekat atas papan utama, Realme GT ME ni kan, dia diperkasa Snapdragon 778G 5G. Dekat Malaysia ni, ini adalah satu-satunya telefon yang menggunakan chip tersebut. SoC yang digunakan pada Realme GT ME ini sama saja macam Snapdragon 780G, kecuali pada satu tempat. Snapdragon 778G ni digunakan litografi 5nm, manakala 780G menggunakan litografi 8nm. Kemudian, Snapdragon 780G ni pula, dia cumalah derivatif kepada Snapdragon 865 yang anda boleh temui pada kebanyakan telefon flagship tahun lepas. Jadi, untuk prestasi, saya golongkan telefon yang gunakan 778G ni, iaitu Realme GT ni, sebaris dengan telefon flagship yang lain juga. Dalam kelas 700, Snapdragon 700, saya letakkan dia kat bahagian tinggi sekali, hampir masuk yang dalam siri 800. Hasil benchmark yang saya jalankan ke atas Realme GT ME ni kan, dia dapat skor dia berlega-lega antara telefon dengan spesifikasi flagship. Contohnya yang guna Snapdragon 865 macam Black Shark 4. Tapi dia masih tak mampu nak tewaskan telefon yang gunakan Snapdragon 888 lah. Untuk RAM dengan storan, Realme GT ME ni diberikan RAM 8GB, toran sama ada 128GB ataupun 256GB. Ia juga ada fungsi untuk perluaskan dia punya RAM menggunakan fungsi RAM expansion. Jadi anda boleh ambil sehingga 5GB daripada ruang storan untuk dijadikan sebagai RAM sementara.
Paparan pada Realme GT ME ni juga dia sokong refresh rate sehingga 120Hz. Sudahlah gunakan panel Super AMOLED, refresh rate juga tinggi. Saya dapati yang bermain game menggunakan telefon ni sangat memuaskan. Tak faham pula, bila saya scroll through Realme UI V2.0 yang berasaskan Android 11 ni, saya rasakan yang pengalamannya sangat lancar. Memanglah ada bloatware di sana sini dekat telefon ni, tapi anda boleh buangkannya daripada skrin perumah anda pada bila-bila masa tanpa masalah. Realme dia berikan bateri sebesar 4300 mAh pada model GT ME ni. Kemudian ia juga sokong sistem pengecasan pantas 65W yang boleh saya katakan yang anda takkan hadapi masalah tentang hayat bateri telefon ni. Kalau habis, isi saja gunakan SuperDart 65W. Daripada 0 sampai 100 kurang daripada 1 jam saja. Untuk sistem audio, saya rasakan yang ada kekurangan kat sini. Sebab tadi dekat panel paparan dia sudah cantik, dekat audio kurang sikit. Sebab ia cuma dilengkapi dengan speaker mono. Sepatutnya dah skrin cantik, bagilah speaker stereo kan. Tapi untuk konfigurasi mono, saya dapati yang penghasilan bunyi dia agak baik. Maksud saya, daripada segi dia punya bass, mid dengan treble dia, kedengaran dengan jelas. Dia punya dynamic range dia luas. Contohnya, kalau anda tengok video yang ada dialog, kemudian anda tengok video yang ada aksi, semuanya boleh kedengaran. Anda boleh tahu dia ni cakap apa, bunyi itu apa, dari mana. Kalau anda nak lebih privacy, gunakan saja jack audio 3.5mm yang ada dekat bahagian bawah telefon. Walaupun dalam kotak, tak ada disediakan dengan apa-apa earphone. Ataupun gunakan saja TWS anda dan sama kepada telefon menggunakan Bluetooth 5.2. Realme GT ME ni dia gunakan konfigurasi 3 kamera belakang. Kamera utama dia 64MP, kemudian kamera ultra lebar 8MP dan kamera yang terakhir adalah kamera makro 2MP. Yang ni memang konfigurasi terkenal lah untuk Realme. Saya rasa mereka beli banyak benda ni untuk dimasukkan kepada semua telefon mereka. Cumanya telefon ni dia tak ada kamera telefoto. Jadi bila anda zoom, anda kena ketahuilah yang ia menggunakan teknik zoom digital. Anda mengambil selfie dengan kamera 16MP dekat bahagian depan telefon ni. Pada saya, konfigurasi kamera pada Realme GT ME ni tak ada apa yang boleh diwawkan lah. Tak macam Redmi Note 10 Pro yang ada kamera 108MP. Mungkin sebahagian besar bajet pembangunan untuk Realme GT ME ni habis dekat bahagian kemasan belakang. Dekat bahagian kamera, semua benda-benda standard yang anda boleh temui pada telefon Realme ada. Dan berikut adalah sampel gambar yang saya telah ambil menggunakan kamera pada telefon Realme GT ME ni. Realme GT Master Edition ni dekat Malaysia ditawarkan dalam 2 varian. Bezanya cumalah pada keluasan storan dia. Pada harga RM1,499, anda dapat yang varian dengan storan 128GB. Kemudian pada harga RM1,699, anda dapat varian yang ada storan 256GB. Kedua-dua telefon ni akan mula dijual pada 9 September tahun 2021. Pada hari pertama penjualannya, varian yang ada storan 128GB akan terima diskaun sebanyak 100. Jadi anda cuma perlu bayar sebanyak RM1,399 saja. Untuk varian 256GB, tiada potongan harga diberikan, tapi anda akan dapat 1 unit soundbar pada hari pembelian. Kalau kita cari telefon daripada pesaing yang ada spek setara dengan Realme GT Master Edition ni, agak sukar sikit sebab ini satu-satunya telefon yang menggunakan Snapdragon 778G seperti yang saya katakan tadi. Ini semua salah Qualcomm sebab mereka lakukan terlalu banyak segmentasi kepada mereka punya SoC. Jadi ada SoC yang spek dia lebih kurang sama je dengan antara satu sama lain digunakan dalam telefon yang berbeza. Untuk RM1,499, pesaing yang paling hampir yang boleh saya kenal pasti adalah Redmi Note 10 Pro. Harganya adalah RM1,099. Telefon ni digunakan Snapdragon 732G dengan RAM 8GB, storan 128GB. Kemudian untuk RM1,499 juga, Samsung Galaxy A52 LTE. Nampak macam menarik. Anda dapat RAM 8GB kemudian storan 256GB. Tapi dia tak ada 5G lah. Ia bukanlah satu masalah sebab kat Malaysia ni masih belum ada liputan 5G lagi pun. So tak ada masalah. Jadi sampai di sini sajalah video tentang Realme GT Master Edition. Apa pendapat anda tentang telefon ni? Adakah speks dia menarik? Harga dia menarik? Turunkan pendapat anda dalam ruangan komen.
Macam biasa, kalau anda rasakan video ni bermanfaat, kongsi video ni dengan kawan-kawan anda. Selain dekat YouTube, ikuti juga kami dekat Facebook, Instagram dengan di Twitter. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.